Hai dan salam keluarga Malaysia kepada para viewers, penonton page Jabatan Penerangan Sabah dan Majlis Keselamatan Negeri Sabah. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu khas daripada Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah. Sebelum itu, apa kabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, saya bersama dengan tetamu istimewa, tetamu penting yang akan membicarakan topik yang agak penting, iaitu dasar keselamatan negara. Walaupun kedengaran seperti topik yang serius, namun para viewers perlu tahu apa itu dasar keselamatan negara. Sebelum saya lanjut kepada topik kita pada pagi ini, saya ingin maklumkan bahawa ada hadiah menarik buat para viewers yang setia menyaksikan live ini sehingga akhir influencer ini. Okey, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan syarat untuk menang wang tunai ini mudah saja. Yang penting mesti followers page Jabatan Penerangan Sabah dan Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah. Wajib like dan share sepanjang aktiviti live ini berlangsung. Dan ada lagi 3 kuis soalan yang akan diutarakan di ruang komen. Jadi so anda semua jangan lupa rebutlah peluang ini untuk memenangi wang tunai nanti. Baik, saya teruskan sebelum saya menampilkan tetamu istimewa kita pada pagi ini. Terlebih dahulu izinkan saya untuk membaca sebaringkas biodata beliau. Beliau berasal dari Lahad Datu Sabah, berkelulusan ijazah sarjana ekonomi pembangunan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005. Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 25 tahun dan pernah berkhidmat di pelbagai agensi dan jabatan kerajaan. Antaranya di Pejabat Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Sabah, Jabatan Imigresen Sabah, Eskom Sabah, Pejabat Pembangunan Negeri Sabah, dan yang terkini Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah. Beliau ialah yang berusaha Tuan Nur Alam Han bin A. Wahid Han. Selamat datang Tuan. Terima kasih Bani. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Okey Tuan. Tuan, kita teruskanlah ke soalan pertama. Ya. Saya pasti viewers di luar sana tertanya-tanya, apa itu dasar keselamatan negara? Okey, Tuan, boleh Tuan terangkan latar belakang atau pengenalan kepada dasar keselamatan negara ini? Okey. Untuk makluman para pendengar semua sekali, bahawa dasar keselamatan negara ini merupakan satu dasar yang memayungi semua dasar-dasar ataupun tindakan yang dibuat di bawah kementerian ataupun agensi dan juga semua tindakan di bawah kerajaan lah. Jadi sebab itu dasar ini merupakan satu dasar yang telah digubal sejak tahun 2017 lagi dan sehingga sekarang ini adalah merupakan satu fasa yang kedua lah dibuat, di mana dasar ini satu dasar payung yang memegang kepada 9 teras di bawahnya yang kita kena kenal pasti sebagai satu orang bilang teras yang perlu kita pegang bersama supaya memastikan kelangsungan dan juga kita punya kemerdekaan ini berterusan sebagai satu negara yang berdaulat lah. Okay, baik Tuan. Tadi pun ada sentuh payung dan 9 teras negara tadi. Boleh Tuan terangkan lebih lanjut? Oh iya, saya kena rujuk sikit lah. Berkenaan dengan kita punya 9 teras yang dimaksudkan tadi, suka saya memaklumkan di sini bahawa 9 teras yang dipegang adalah pertama sekali kedaulatan dan juga keutuhan wilayah lah. Maksudnya di sini kita memegang kepada satu prinsip bahawa negara kita ini merupakan satu negara yang berdaulat dan mempunyai utuh wilayah yang perlu kita kekalkan bersamalah. Ya. Kemudian teras yang kedua, kestabilan sosiopolitik lah. Kestabilan sosiopolitik ini kita mengambil kira bahawa
kepelbagaian politik yang kita ada ni, kita berteraskan kepada demokrasi berparlimen dan juga perlembagaan yang kita ada ni merupakan satu perkara yang perlu kita pertahankan sampai bila-bila. Dan juga seterusnya lagi, yang ketiga, kesepaduan nasional lah. Kita hidup kenalah bersatu padu di kalangan pelbagai rakyat yang ada, merentasi semua negeri-negeri yang ada lah, baik di Sabah, Sarawak maupun di Semenanjung lah. Ya. Kemudian kita juga kena melihat yang perkara keempat, tabir urus yang baik lah. Ya, kita negara yang terkenal dengan pelbagai sumber alam semula jadi yang banyak, dan juga begitu juga dengan tenaga manusia yang ada. Jadi sebab itu kita kena urus dengan baik dan juga pastikan bahawa ia digunakan semaksimum, seoptimum mungkin tanpa mengorbankan keperluan generasi masa akan datang lah. Ya. Seterusnya yang kelima, keutuhan ekonomi lah. Of course, untuk menjadi sebuah negara yang maju, kita kena pastikan ekonomi kita ni sentiasa berkembang, dinamik mengikut perubahan persekitaran kita lah. Ya. Jadi yang keenam, keadilan sosial lah. Keadilan sosial maksudnya di sini setiap individu mempunyai diorang punya hak masing-masing lah untuk dipertahankan. Namun demikian kita tidak bolehlah terlampau menuntut hak sehingga kita membelakangkan keselamatan dan juga keutuhan negara yang kita bina sekian beberapa puluh tahun yang telah kita pertahankan ini. Yang seterusnya yang ketujuh, pembangunan mampan. Of course, pembangunan mampan ini merujuk kepada pembangunan antara wilayah, negeri dan juga antara bandar dan juga secara keseluruhannya lah. Maksudnya kita tidak mahu ada di bahagian negeri ataupun daerah yang jauh ketinggalan lagi. Sedangkan kita sekarang ni adalah pada tahun 2022. Jadi sebab itu kalau boleh kita mahu pembangunan yang mampan dan seimbang di antara wilayah dan juga negeri lah. Ya. Seterusnya yang ke-8, keselamatan rakyat lah. Kita mahu negara kita ni membangun dalam keadaan rakyat rasa selamat. Dan kita pun rasa bebas untuk bergerak, orang bilang mencari ekonomi dan juga meneruskan kehidupan masing-masing lah. Dan yang ke-9, pengiktirafan antara bangsa. Maksudnya di sini kita melihat bahawa negara kita ni adalah sebuah negara yang berkecuali dalam pelbagai perkara, tetapi dalam masa yang sama juga menghormati negara jiran dan juga prinsip-prinsip yang diperkenalkan secara global. Jadi sebab itu kalau boleh 9 teras ini di bawah satu payung yang sama yang kita pegang, yang kita perlu pertahankan sampai bila-bila lah. Okey. 9 teras nilai teras negara yang perlu kita pertahankan. Baik itu antara yang inilah yang teras-teras tersebut tadi. Viewers, followers Jabatan Penerangan Sabah, Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah, jangan lupa ya, walaupun sangat serius topik kita, like, share dan komen tu jangan lupa. Make sure kamu like dan share, mana tahu nanti di penghujung live kita ni Anda semua akan memenangi hadiah wang tunai. Okey Tuan, saya teruskan dengan soalan seterusnya lah kan. Okey. Bagaimana pula dasar keselamatan negara ini boleh dapat diperanankan fungsinya daripada kerajaan sehinggalah ya ke akar umbi, iaitu rakyat Malaysia itu sendiri. Ya. So tadi kita telah membentangkan berkenaan dengan satu dasar keselamatan negara bertindak sebagai satu payung. Kemudian di bawah payung tersebut ada 9 teras yang kita kena pegang dan kita kena hayati bersama, yang meliputi semua negeri, daerah dan juga semua jabatan kerajaan, swasta dan sebagainya lah. Jadi sekarang ni untuk memastikan bahawa perkara tersebut dapat kita laksanakan dengan lebih bagus, kita perkenalkan satu konsep yang dikenali sebagai comprehensive security ataupun keselamatan menyeluruh lah. Di mana dalam comprehensive security ini, keselamatan menyeluruh ini, kita kena melihat dia kena ada satu usaha berterusan yang seimbang, sepadu dan juga berintegrasi di kalangan pentadbir kerajaan, yakni pejabat awam bersama dengan struktur masyarakat yang merentas pelbagai bidang lah. Ya, maksudnya di sini penglibatan semua kena ada. Ya, sebab itu kita panggil di sini sebagai satu comprehensive security, keselamatan menyeluruh lah. Maksudnya kita tidak boleh terlalu bergantung pada kerajaan, tapi dalam masa yang sama juga every part of dalam community dan masyarakat tersebut kena memainkan peranan masing-masing lah, supaya kita kerajaan yang menggubal dasar ini disambut dengan baik di peringkat bawahan lah. Ya, jadi itu kita panggilkan sebagai satu comprehensive security. Dan kita kena lihat juga bahawa ancaman sekarang ni semakin dinamik dan sentiasa berubah lah, sama ada ancaman luaran dan dalaman. Jadi sebab itu kita pun kena berubah juga ikut persekitaran dan suasana lah. Sebab itu masyarakat pun tidak boleh terlalu berfikir macam gaya lama dululah. Kita kena tengok perubahan sekarang ni, kita menuntut kita untuk berubah ikut persekitaran juga lah. Contohnya saya ambil kira kalau kita dulu tidak ada COVID. Ya, dan bila adanya COVID ini kita pun rasa macam terkejut dan juga banyaklah perkara-perkara baru yang kita terpaksa hadapi, termasuk norma-norma baru terpaksa kita lalui bersama, dan saya rasa mungkin masyarakat di luar sana pun memang terkesan banyak dalam hal tersebut. Jadi sebab itu dalam hal ini bila kita sebut pasal comprehensive security, keselamatan menyeluruh, penglibatan semua masyarakat di pelbagai lapisan adalah diperlukan jugalah. Ya, kita tidak mahu nanti konsep dan prinsip yang kita perkenalkan tersebut dia hanya pada dasar saja tapi tidak sampai ke bawah lah.
Ya. Okey, inilah tujuan kita buat program live ini supaya semua golongan setiap peringkat tu mengambil peranan dan tahu apa fungsi mereka. Bukan saja kerajaan tapi masyarakat itu sendiri. Okey Tuan, kami juga difahamkan Tuan dalam DKN itu terdapat suatu elemen dikenali sebagai Community Based Security Based Management CBSM. Ya. Boleh Tuan kongsikan lebih lanjut? Iya. Di dalam kita melaksanakan kita punya dasar sekarang ini keluarga Malaysia kan. Ya, betul. Tadi sebab itulah kita maklumkan tadi dalam security comprehensive security tadi itu bilang keselamatan menyeluruh tadi tersebut, kita melihat keluarga Malaysia ini juga merupakan satu istilah yang paling tepatlah untuk kita pastikan sekarang ni kita ni kerajaan dengan rakyat adalah satu keluarga yang besar lah. Ya, kita bersepadu untuk memastikan bahawa pengurusan keselamatan negara ni disepadukan dan juga ada bergerak seiring lah. Ya, disebab itulah kita mengadakan konsep yang baru ataupun CBSM ataupun pengurusan keselamatan berasaskan komuniti. Maksudnya di sini dia tidak ada benda yang baru di sini nih. Cuma sekarang ni kita hanya memperkasakan peranan rakyat di peringkat bawah. Maksudnya sama ada komuniti contoh yang sedia ada JKK kampung, kemudian Rakan Korps, KRT, PIBG, Pertubuhan Agama, NGO dan banyak lagi badan-badan swasta yang terlibat di luar sana. Sekarang ni kita hanya minta menagih dorang punya kerjasama saja supaya kita melaksanakan program pengurusan keselamatan ini. Peringkat komuniti lagi telah diambil tindakan di peringkat bawah. Contohnya kalau kita mengambil kira banjir lah contohnya. Ya, dalam banjir kalau berlaku banjir ataupun bencana-bencana alam, kita mau peringkat komuniti telah bertindak awal sebelum bantuan datang. Contohnya kalau macam banjir berlaku di tempat yang rendah, kita minta komuniti pada peringkat bawahan telah memindahkan orang-orang dengan barang-barang keperluan mereka yang diperlukan saja untuk dipindahkan ke tempat yang tinggi. Jadi bila agensi penyelamat ini datang, mereka telah dikumpulkan satu tempat yang selesa untuk digerakkan sekali lah. Jadi itu merupakan salah satu langkah untuk mengurangkan risiko yang lebih teruk lagi daripada berlaku. Dan kita harap komuniti juga memainkan peranan lebih besar dan juga masyarakat secara keseluruhannya merasakan bahawa ini tanggungjawab kami bersamalah. Tanggungjawab kita bersama. Bukannya kerajaan saja yang punya tanggungjawab. Okey, viewers, Okey. tanggungjawab kita bersama. Baik Tuan, boleh Tuan kongsikan aktiviti, inisiatif oleh MKN Sabah sendiri dalam menjayakan CBSM dan Comprehensive Security iaitu COMSEC seterusnya DKN itu sendiri. Iya, saya suka juga menyentuh tadi pasal CBSM tadi. Kita ada menyentuh tadi pasal dia sebenarnya di dalam CBSM tersebut ada 5 komponen utamalah yang perlu dinilai dan juga kita perlu ketahui bersama. Pertama sekali, setiap individu dalam komuniti. Yang kedua, penggerak utama komuniti. Yang ketiga, sukarelawan. Jadi dalam CBSM dan juga dalam dasar keselamatan negara ini, aspek kesukarelawan itu amat penting lah. That's why kalau boleh bila kita buat CBSM nanti, kita mau lebih ramai lagi sukarela yang tampil ke hadapan untuk menyertai dan juga membantu kerajaan dalam hal inilah. Ya, kemudian seterusnya yang keempat, wakil kerajaan dalam komuniti dan juga media. Media pun memainkan peranan penting juga. Kita tidak boleh mengedepankan media sebab mereka inilah penyampai maklumat yang tepat dan juga yang benar lah. Sebab dalam keadaan sekarang ni terlalu banyak maklumat-maklumat yang orang bilang digembar-gemburkan yang palsu, yang tidak betul dan menakutkan rakyat. Jadi untuk satu negara yang makmur dan negara yang selamat, kita kalau boleh hendaklah mendapatkan maklumat yang tepat lah di semua peringkat. Ya. So berbalik kepada soalan tadi itu, berkenaan dengan aktiviti ataupun inisiatif oleh MKN yang telah dilaksanakan untuk menjayakan CBSM, COMSEC dan juga Dasar Keselamatan Negara yang pelbagai tadi kita beritahu tadi itu, dia sebenarnya kita dalam rangka untuk membuat pelbagai program di peringkat daerah dan juga di peringkat institusi lah. Ya, kami nanti kita akan ada satu program bersama dengan pelajar-pelajar IPT di mana kita hendak menyampaikan kepada mereka apa itu Dasar Keselamatan Negara, kemudian apa peranan-peranan mereka di peringkat dari segi COMSEC dan juga CBSM tadi itulah. Kalau boleh kita mau mereka ni sebagai ejen kita untuk balik ke kampung menyampaikan. Sebab kadang-kadang perkara yang kita sampai ni mungkin masyarakat di luar di peringkat kampung mungkin merasakan, oh berat benda ni. So sukar untuk kami faham lah. Tapi bila ada pelajar-pelajar ini mewakili rumah-rumah masing-masing, kampung masing-masing, mereka boleh kita gerakkan untuk menyampaikan maklumat. So maklumat tersebut rupanya mudah saja sebenarnya. Kita sama-sama bergotong royong membantu untuk menjayakan Dasar Keselamatan Negara lah. Sebab kita kena tahu bahawa kita ni adalah sebuah negara yang pelbagai dan juga macam-macam etnik dan juga macam-macam latar belakang agama, pendidikan dan sebagainya yang perlu kita ambil kira dalam membangunkan negara kita lah. Ya. Jadi tidak cukup dengan itu juga, untuk makluman pendengar semua sekali lah, di MKN juga kita menggunakan media massa kita yang ada lah. Contohnya kalau untuk makluman sekarang di Facebook MKN kita ada,
Kemudian dengan 180,000 orang followers, Oh, ramai. ramai jugalah. Kemudian Telegram MKN Sabah, 80,000 subscribers dan juga Instagram MKN Sabah dengan 8,000 orang pengikut. Kita ambil peluang yang ada di ruang ini untuk kita sama-sama menyampaikan apa itu CBSM, konsep dasar keselamatan negara supaya masyarakat lebih mudah faham dan juga orang pun ikut sekali lah bergerak seiring dengan kita lah. Sebab akhir sekali kita mahu supaya keselamatan ini bukan lagi peranan contoh Eskom, peranan MKN, peranan tentera, peranan polis dan sebagainya, tapi adalah peranan kita semua. Oke, itu dia semua peranan kita semua. Itu yang kita perlu tahu lah. Tekankan mesej yang di mana peranan rakyat tu dengan kerajaan tu tidak pernah berpisah lah. Kita sama-sama bantu, saling bantu membantu. Akhir sekali Tuan, pesanan Tuan selaku pengarah keselamatan negeri Sabah kepada viewers, kepada followers media sosial di luar sana berkenaan dengan DKN ini. Iya, akhir sekali daripada saya mewakili Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah, peluang untuk kita bekerjasama ni sentiasa ada dan juga kita kena utamakan negara kita daripada daripada kehendak peribadi masing-masing lah ya, sebab kita lihat bahawa untuk mengekalkan kemerdekaan, keselamatan, kestabilan negara ni merupakan satu memerlukan pengorbanan daripada semua pihak. Bukan sahaja kaki tangan kerajaan, tetapi kalau boleh peringkat komuniti bawahan sekalipun mereka perlu ada juga peranan masing-masing untuk menjadi mata telinga kerajaan dan juga menyampaikan maklumat kepada kita lah supaya kita dapat membenteras gejala-gejala yang negatif. Contohnya macam sekarang ni serangan cyber banyak, kemudian ancaman penganas. Contohnya kalau di Sabah ni, Pantai Timur Sabah banyak lagi ancaman-ancaman yang berterusan, penyeludupan, penganas dan juga macam-macam lagi aktiviti-aktiviti yang menggugat kita punya kestabilan dan juga kedaulatan negara kita lah. Jadi sebab itu kalau boleh kita melihat perkara ini merupakan satu perkara yang perlu diketahui bersama, disambut bersama dan juga untuk kita maju seiring bersama lah. Seiring bersama dengan MKN dan JPN Sabah juga ya. Oke, tuan-tuan, puan-puan, demikianlah akhirnya untuk program influencer ini. Dan penerangan dan penjelasan mengenai dasar keselamatan negara yang disampaikan oleh Tuan Nur Alam Han tadi memang nampak jelas. Mesejnya rakyat dan kerajaan tu sentiasa bersama-sama. Kunci utama untuk menjayakan semua inisiatif DKN itu adalah kerjasama dan keterlibatan semua pihak, dari sama ada dari kerajaan itu sendiri sehinggalah rakyat atau para viewers sekalian. Oke, baik, sampai di sini saja program live Influencer JPN Sabah pada pagi ini. Jumpa lagi di lain masa. Terima kasih.